Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osazuki Hikaru. Terima kasih kepada semua supporters kerana sudi singgah di YouTube channel OH Studio ni. Dan seperti tajuk yang berada di bawah, sudah pasti yang ramai sudah tahu, berkenaan video kali ini saya memberikan sedikit penjelasan lah berkenaan dengan slogan yang dibawa oleh Osazuki Hikaru, iaitu mereka ada di sana. Jadi masih lagi ramai yang tak faham dengan apa konsep yang kita bawakan setiap kali melakukan aktiviti eksplorasi. Jadi apa maksud di sebalik mereka ada di sana? Jadi kita tonton video ni. Sebelum saya ceritakan dengan lebih lanjut lagi, saya nak ceritalah sedikit sebanyak bagaimana slogan mereka ada di sana ni menjadi pilihan kepada OH untuk menjalankan aktiviti eksplorasi. Jadi pada awalnya, sebelum saya melakukan aktiviti eksplorasi lagi dan sebelum saya ada YouTube lagi, saya sudah banyak menonton video-video paranormal. Tak kira lah sama ada di Malaysia ataupun di luar Malaysia apa semua. Jadi saya minta maaf ini adalah cerita sebenar. Jadi saya tak boleh nak tipu ataupun nak berselindung lah. Jadi saya akan cuba ceritakan perkara yang sebenar. Jadi sepanjang saya menonton video-video paranormal, saya rasa macam agak pelik lah. Kenapa mereka ni masuk ke tempat-tempat yang terbiar dengan melakukan perkara-perkara yang tidak comel bagi kita umat Islam ni. Jadi tak berapa comel kalau dia masuk dengan cara gitu. Dia mencabar dengan apa yang ada, dia sepak terajang, lepas tu dia menjerit apa semua. Minta maaf banyak-banyak ni, saya bukan nak condemn orang, cuma saya nak ceritakan balik kenapa ayat mereka ada di sana tu menjadi pilihan kepada OH. Saya minta maaf banyak dan saya sentiasa menghormati rakan-rakan explorer yang lain. Cuma ini saya cuba nak ceritakan perkara yang sebenar tentang mereka ada di sana. Jadi selepas pada itu, kalau saya tengok orang yang bukan Islam ni, saya just abaikan je lah, maknanya saya tengok je lah. Tapi bila saya tengok orang yang beragama Islam, bila dia buat gitu, timbul satu persoalan. Kalaulah orang bukan Islam menonton video tersebut, adakah ianya memberikan imej yang tidak baik kepada orang yang bukan Islam? Jadi pada masa tu saya macam terdetik, kalaulah aku buat aktiviti explore lagi, kalau aku ada buat YouTube, aku akan cuba membawakan konsep yang boleh ubah pemikiran seseorang terhadap sesuatu tempat yang kita nak explore. Jadi pada masa itu saya terlibat dalam bidang saya terlibat dengan SAR di Gopeng. Jadi ketika itulah saya cuba dapat sedikit laluan untuk terjebakkan diri dalam bidang aktiviti eksplorasi. Jadi ketika itu saya dah tahu, saya dah banyak kali menonton video paranormal dan saya cuba memikirkan, kalau aku nak buat aktiviti explore, kalau aku cuba nak ubah mindset orang ataupun masyarakat, jadi aku perlukan sesuatu. Yang pertama sekali, masa tu saya duk fikir, apa tujuan aku? Apa misi dan visi aku untuk buat aktiviti eksplorasi dan untuk tunjukkan kepada masyarakat. Jadi saya duk fikir. Pada masa mula tu saya pun tengok, okey, aku buat aktiviti explore bukan nak cari hantu. Jadi pada masa tu saya duk terfikir-fikir, sedangkan aku nak buat aktiviti eksplorasi ni bukan aku nak cari hantu. Aku cuma nak merasai suasana malam di suatu tempat tu. Dan kemudian saya pun terlintas di fikiran hamba pada masa tu. Slogan yang pertama yang saya terlintas adalah, bukan entiti yang aku cari. Jadi pada masa tu saya rasa macam tak kena je ayat ni. Sebab kalau bukan entiti yang aku cari, dia mesti kena ada sambungan dia. Kalau saya buat sambungan tu, dia terlalu panjang. Apa benda yang aku tengah fikir ni? Entiti, bukan entiti yang aku cari, memang tak kena lah. Memang tak kena ayat tu. Lepas tu saya duk fikir-fikir, lama juga saya ambil masa untuk fikir. Jadi bila saya tonton balik video-video paranormal, saya barulah terlintas lagi satu fikiran.
kenapa mereka tidak menghormati di sesuatu tempat tu, sedangkan dia tahu tempat-tempat gitu ada penghuni dia. Jadi pada masa tu secara automatiknya saya dah tahu macam mana dia boleh terlintas di fikiran, dan muncullah mereka ada di sana. Jadi dengan adanya ayat mereka ada ayat mereka ada di sana tu, saya pun duk fikir-fikir balik dengan slogan ni, apa yang ada di sebalik slogan ni, mereka tu siapa. Jadi bila saya dah banyak menonton video, barulah saya dapat satu jawapan, maknanya mereka ni lebih kepada penghuni lah, penghuni ataupun alam yang berada di suatu tempat yang kita nak masuk ni. Jadi setiap kali saya nak buat aktiviti eksplorasi, saya akan ingat slogan saya, mereka ada di sana. Sebagai contoh, saya nak masuk ke satu tempat ni, bila saya dah parking kereta untuk memasang jejak, saya akan ingat slogan mereka ada di sana, supaya ianya memberikan satu peringatan kepada diri saya dan rakan-rakan yang lain di mana tempat tu ada penghuni dia. Bila kita dah tahu kalau satu kawasan tu ada penghuni dia, apa tindakan yang tepat dan betul untuk kita bawakan imej sebagai orang Islam. Jadi orang kata dengan ayat mereka ada di sana ni bukanlah kita terlalu menghormati makhluk-makhluk halus, bukan. Jadi maksud saya ni, kita perlu menghormati alam yang berada di sekeliling tu. Rumah ataupun tempat-tempat yang terbiar ni, saya boleh jamin ada penghuni dia. Bukan rumah ataupun tempat-tempat gitu saja. Kalau rumah kita ni ditinggalkan selama 3 hari pun sudah pasti ada penghuni dia. Jadi ramai yang dah tahu dengan benda-benda gitu. Kalau 3 hari je kena tinggal, akan adalah penghuni yang mari singgah. Sebab itulah kita kena tahu adab-adab untuk memasuki tempat yang terbiar ataupun rumah yang sudah lama ditinggalkan. Seperti memberikan salam, baca doa dan jaga diri sebaik yang mungkin. Kalau kita berada di tempat yang terbiar lah. Kalau di rumah sendiri tu sekadar bagi salam dan baca doa pun sudah memadai ya. Jadi ramai jugalah orang yang kata mereka ada di sana padahal mu nak cari tu. Inilah orang kata konsep yang masih lagi orang tak faham lah. Ingat dan hadam ayat apa yang saya nak sampaikan ini. Mereka ada di sana sekadar memberikan peringatan kepada kami untuk menjaga diri ketika melakukan aktiviti eksplorasi. Itu sahaja. Mereka ada ke tak ada ke, itu bukan saya punya hal. Sebab saya tak pernah niat pun nak cari dia. Sebab saya sekadar melakukan aktiviti eksplorasi untuk pengisian rohani saya. Dan apa yang saya cuba paparkan kepada semua itu adalah sebahagian pengisian rohani kita. Dan apabila saya melakukan aktiviti eksplorasi dengan adanya ayat mereka ada di sana, ia membuatkan saya banyak belajar tentang kebesaran Allah ketika melakukan aktiviti eksplorasi. Saya belajar kebergantungan diri saya kepada Allah. Saya belajar tentang keyakinan saya dengan kekuasaan Allah, dan saya belajar bagaimana saya nak yakin ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ada banyak cara untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya terpulang kepada cara masing-masing, dan apa yang anda tonton selama ni itu adalah cara daripada saya sendiri. Bila kita ingat mereka ada di sana ni, sekurang-kurangnya kita dapat peringatan untuk menjaga diri, menghormati alam yang berada di sekeliling dan sebagainya lah. Jadi disebabkan itulah saya terus membawakan konsep slogan mereka ada di sana. Jadi kepada semua, saya harap dengan kehadiran video ini memberikan sedikit penjelasan dan kefahaman tentang maksud slogan mereka ada di sana. Jadi sebelum itu saya memohon maaf kepada rakan-rakan yang menonton video ini. Sekiranya anda terguris hati, saya memohon maaf banyak-banyak, dan apa yang saya ceritakan itu adalah pengalaman dulu. Dan saya sentiasa menghormati cara rakan-rakan saya untuk melakukan aktiviti eksplorasi. Kita berada di bidang yang sama, cuma sedikit laluan yang berbeza, dan saya sentiasa menghormati anda.
Dan kepada semua, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video ini dan sudi support YouTube channel Osazuki Hikaru dan di platform siaran langsung Panggilan Burung Hantu. Wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan direkturnya adalah Allah yang satu. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.